Ni kan sampai kat rumah juga nak lagi. Tak selesai. Banyak masalah ni. Ini perlahan. InsyaAllah. Dia kata 50 besok. Dia kata 50 besok. Dapat lebih. Nak Yasin dulu nak tazkirah? Yasin dulu tazkirah. Tazkirah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama malam ni untuk baca Yasin dan tahlil tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Asri, di mana kita buat tazkirah dulu sekejap, lepas tu je kita baca Yasin. Ustaz kita nak buat tazkirah dulu, lepas tu Yasin. Dan untuk makluman tuan-tuan, solat Jumaat besok kita dibenarkan 250 termasuk ahli jawatankuasa. 250 termasuk ahli jawatankuasa. Alhamdulillah, ahli karya kita dah ada yang dah mohon. Yang minggu lepas tak semayang belum mohon, tolong mohon malam ni. Cuma saya agak kecewa. Ahli karya ni macam tak minat datang semayang ke atau tak cukup dos. Itu saya tolong sampaikan kepada ahli karya yang belum semayang dah 2-3 minggu tu, mohon dah. Tak silap saya masukkan link dalam grup lorong-lorong kita semalam selepas maghrib. Jadi pukul 4 asar tadi, selepas salat asar, tak sampai 200 orang yang memohon ahli karya. Tak sampai 20 orang, 200 orang. Kita ada 250, tapi tak sampai 200 yang mohon ahli karya. Jadi saya rasa agak pelik sikit tentang tu. Dan yang lebih pelikkan lagi, link tu saya hantar kepada ahli karya group, tetapi lepas ke session 21, lepas ke session 19, lepas ke daripada Kelang dan Puncak Alam. Jadi dalam arahan JAIS nak mengutamakan bermustautin di kawasan kita, tetapi link yang saya keluarkan semalam lepas maghrib tu, yang memohon tu luar daripada session 20. Bukan mohon pakai WhatsApp. Kalau mohon pakai WhatsApp tu saya tahulah dia ada rekod saya dulu, tapi mohon pakai link tu yang saya keluarkan malam tadi. Jadi kami ahli jawatankuasa memegang peranan nak mengutamakan ahli karya, tetapi ahli karya tak berminat dan ahli karya melepaskan benda itu pada orang lain. Jadi apabila saya semak dengan Rusi petang tadi, saya tunggu sampai lepas asar, 186 orang azan asar tadi. Jadi saya terpaksa buat tindakan, saya tak nak suruh di kosong. Kan? Saya bagi orang TPJ. Orang TPJ saya rasa ada 30 orang yang ngomong. Semua personal WhatsApp pada surau. Dan ada juga orang KPJ dah lepas. Saya kata setengah lepas tu pasal ada anak-anak yang duduk sini dalam kerja KPJ, mungkin benda terlepas macam itu kan. Tapi hasrat kami untuk mengutamakan ahli jamaah bermusafir tak sampai. Jadi minggu depan saya akan buka juga, tapi saya akan buka dulu. Jadi saya tak agak tunggu mana ahli karya, tunggu lagi akan saya. Jadi tolong ambil keputusan minggu depan, minggu ni yang tak semayang, yang tak minta minggu ni pasal minggu pada semayang kita bagi, tolong minta minggu depan secepat yang mungkin. Bila saya keluarkan dalam grup, minta saya akan luruskan terus, tak lambat tak dapat. Habis. Banyak dapat. Saya terima WhatsApp pertanyaan bila sekolah Allah membenarkan kami bekerja di Pos Malaysia, kami bekerja di Kilang, kami bekerja banyak saja. Puluhan ratusan SMS yang terima nak minta semayang Jumaat suara kita, bukan ahli karya, tapi saya tak luluskan. Tapi memandangkan keadaan ini hari, saya terpaksa juga memberi laluan kepada pekerja-pekerja kilang dan pekerja-pekerja Pos Malaysia. Kerana ahli karya kita tak berminat nak semayang Jumaat, tak bekerja-kerja nak semayang Jumaat. Tujuan saya nakkan ahli karya itu supaya kita waktu kita penuh. Dapat 200, kita dikenakan 200 waktu 250 Jumaat. Kita nak imarahkan balik kuliah maghrib pun telah bermula, pengajian
Razak dah siapkan kuliah maghrib untuk bulan depan. Kita akan memula balik kuliah bersemuka di surau ini dan salat waktu 200 orang setiap waktu. Cuma satu peringatan daripada saya, pastikan tuan-tuan tidak demam dan tidak bergejala. Jangan ada, kalau ada dalam acara tu tuan-tuan berwarna kuning, berwarna merah, tolonglah jangan saja. Yang itulah saya minta tolong. Tapi kalau sekali tersangkut, satu suruh tutup. Itu je. Kemudahan Tuhan bagi, alhamdulillah, kemudahan dah bagi buka, sama-samalah kita imarahkan untuk kita teruskan kuliah kita, semayang kita di surau ini insyaAllah. Dan satu lagi Ustaz Syahril Osman ada lagi hantar itu kepada saya untuk rintis botol. Jadi siapa berminat untuk membantu beliau boleh datang oleh beli 5 ringgit botol. Dan esok akan saya bawa Osman. Lepas tu saya bawa malam kita akan bawa dalam ini. Jadi kalau lah Ustaz minta jual, saya ambil sampai di pasar dan tahu saya. Jadi ada air tebu original yang tidak dicampur air, tebu tanam sendiri, mesin sendiri, masuk botol sendiri, jual sendiri. Dia akan saya makan tadi di pasar. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat dengan membantu Ustaz, boleh dapatkan air tebu 5 ringgit botol. Ada saya, insyaAllah besok saya akan bawa jualkan di salat Jumaat. Tuan-tuan, itulah sedikit perangan yang kita akan langsungkan, yang akan tak tahu berapa lama doa Jumaat, minta-minta lepas ni ramai lah. Pasal permintaan daripada pekerja-pekerja kilang, pos Malaysia, hospital cukup banyak bertanyakan salat Jumaat. Ya tuan-tuan, tolong hubung. Yang mana sudah tu, yang mana belum betul sudah. Jangan lewat sudah. Kalau tuan-tuan minta luar, kalau dudukkan dan terus saya tutup ni. Saya akan tutup, betul-betul saya akan tutup. Kalau saya tak boleh beri. InsyaAllah besok saya nak tengok macam mana. Datang awal, tolong yang kita datang awal dengan ada boleh datang. Tolong. Tak agak, kami dah sama-sama ada perluan itu. Bulan 3 tahun lepas, tidak bulan 10 tuan-tuan. Dah sama 6 bulan, sampai bulan. Nunggu bulan itu. Jadi, tolong datang awal. Yang saya sendiri tidak ahli karya, datang lambat. Orang kilang dulu pukul 12. Dekat tepi itu semua. Ahli karya mohon dihilangi semua 100% saya luluskan. Kalau ada yang tak dapat, tolong tentu saya. Mungkin salah awak tahu telefon atau awak ada titik, awak ada dash juga tertolong. 100% saya sebelum ambil saya luluskan tadi ahli karya. Dan ada lagi yang mohon dari mana. InsyaAllah aku tidak selfie kan, sedangkan ahli karya semua. Jadi kalau sampai kepada rakan-rakan jiran-jiran dengan menyalahkan petrol atau Jumaat, yang saya sedih ini orang kilang, orang pos Malaysia yang mempasal saya bila boleh sembahyang. Tapi ahli karya akan seorang pun tak ada bila boleh sembahyang. Pasal tuan-tuan punya rekod daripada tahun lepas salah 1 sampai akhir ni saya tak ada. Sampai akhir saya tak ada. Saya berkata dia untuk menyebut umur. Jadi tolonglah kami ahli terpaksa nak mengarahkan dari seorang ini yang telah berlalu tutup insyaAllah berambil dan berkat sasri kita sama-sama dapat mengarahkan terus suara kita insyaAllah. Sekarang saya sahabat Ustaz untuk sedih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi akhi Tuan Haji Nurdin, seluruh ahli jamaah Surau An-Nur, dan untuk pengetahuan ahli jemaah sekalian, bersama dengan kita pada malam ini melalui Google Meet yang mungkin ada disertakan di kalangan ahli jemaah. Bersama-sama dengan kita pada malam ini adalah pelajar-pelajar Mahat Tafiz
Ana Mak Tafiz Vocational Aman Bistari Kedah, Banting, 2 di Puchong, dan juga ahli keluarga Mak Tafiz juga berada pada program kita pada malam ini. Dan juga rakan-rakan yang saya telah buat selama 4 bulan setiap hari Khamis malam Jumaat untuk munajat bacaan Yasin dan tahlil ini untuk Allah mengangkat wabak, Allah memberi keberkatan kepada kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah anak pun baru hari ini dapat khabar ya, saban hari saban masa itu hari tuan imam kita ya, pergi bertemu dengan Allah. Ialah meleleh air mata bila mana melihat van jenazah yang dibawa oleh Salim ya, seorang Azman ya. Ustaz Azman ni boleh lalu depan ni, Allahu Rabbi bawa imam kita. Saya last jumpa ketika mana akhir Walimatul Ulus Zaki semayang zuhur di sini, itulah last dapat bercakap dengan almarhum. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat dan memberikan kelapangan pada kubur almarhum di alam sana. Dan insya-Allah hari ini saya juga mendapat khabar berita duka juga akibat wabak penyakit Covid ini, setelah sahabat Azli Naini ya, bin Raziauddin bin Kasim bin Saleh bertemu dengan Allah. Hari ini isterinya muda lagi tuan-tuan ya, Azli Naini binti Kasim bertemu dengan Allah, suami isteri, akibat wabak penyakit ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bagi sesiapa pun tuan-tuan ya, kalau kita lihat setelah 2 tahun pengalaman kita menghadapi wabak ini, sebenarnya tiada ubat yang masih lagi dikaji, diberitakan dan sebagainya, tak dapat dijumpai dan sebagainya dengan kadar ikhtiar yang diberikan oleh para doktor di Kementerian Kesihatan. Adapun itulah kata orang, air panas ya, jauhkan makanan fast food, nasihat banyak kali daripada dimakan oleh para pesakit Covid. Sebab di mahat saya sendiri kita ada buat kuarantin ya, orang nak kuarantin kita tinggalkan dekat mahat. Itulah, tak nak makan makanan ni, nak makan ni, nak minum ais, kita suruh dia balik. Tapi kalau dia nak ubat ni, pucuk ketum dikunyah, direbus, bukan di steam kan ya, bukan sampai steam tu, tak ya. Kalau kita nak makan ivermectin pun, ingat dapatkan nasihat doktor, dan melalui banyak doktor tak boleh makan hari-hari. Makan hanya 4 biji sahaja seketika makan ni. Sebab efek dia punya side effect after Covid, long Covid, itu juga ada implikasi bila kita makan ubatan-ubatan ni. Sirih jangan lupa, cengkeh jangan jumpa. Barulah budak-budak kita reti makan cengkeh, reti ni. Dan air panas sentiasa diminum. Supaya inilah ubat-ubat yang kita nampak support kepada apa yang diberitahu oleh doktor. Doktor pun marah kita minum ais, doktor pun marah kita makan fast food dan sebagainya. Sebab dia kata untuk disediakan oleh pihak kerajaan RM28.50 untuk satu pasien Covid yang terletak di Maib, di tempat-tempat yang lain, disediakan makanan. Tak perlu tuan-tuan nak order lah, nak mengada-ngada McD, KFC dan sebagainya. Ubat orang lain tengok terkulat salah satunya. Ya, jadi cubalah kita berusaha supaya wabak ini, dan ramai lagi ya di antara sahabat kita malam ni kita munajat agar Allah sembuhkan yang ditidurkan, Allah sedarkan, walaupun mereka ini dah diberikan oleh para nurse, doktor dan sebagainya suruh mengucap, dapat call ahli keluarga pada kali yang terakhir, dan hari ini menghembuskan nafas yang terakhir di sisi Allah. Allah, bagaimana nasib anak, bagaimana nasib ahli keluarga, sahabat anda dan sebagainya. Sedih, memang sedih, tapi inilah wabak yang sedang melanda. Kita pun tak nampak lagi, kita pun tak tahu kat sini ada, kat luar tu ada dan sebagainya. Dengan varian-varian yang bercampur baul, maknanya kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga supaya apa yang melanda kita pada hari ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita baca Yasin dulu. Sebab mereka pun dah masuk, anda pun takut garang. Kita punya
bateri pongkong dan sebagainya. Jadi kita baca Yasin, kemudian kita sedikitlah tazkirah pengenalan pada setelah lama kita meninggalkan majlis-majlis kuliah hampir dekat setahun lebih. Maka malam ni kita baca Yasin, kita munajat, minta pada Allah, kita sedikit peringatan lah sebagai ringkas untuk diri ini dan sidang jemaah dan semua yang ada pada waktu ini. Jadi pelajar-pelajar ustaz di Kedah, di Puchong bersedia dengan baca ayat Yasin. Dan selepas baca ayat Yasin, tolong jangan tutup handphone. Ustaz-ustaz jangan tutup handphone. Kita ada sedikit tazkirah dan peringatan. Dan pada malam ini, untuk pengetahuan semua, kita bersama ahli jemaah dan ustaz bersiaran langsung di Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam. Jadi siapa yang nak menderma untuk Surau An-Nur, ustaz dah bagikan poster yang kita sampaikan. Maka jom sumbanglah kepada surau, sumbanglah kepada Mahat dengan nombor-nombor akaun yang tertera untuk kita saling membantu antara satu sama lain, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhil marhumi wa marhamah ahlil kubur khususan ila ruhil marhumi Raziyuddin bin Saleh wa khususan ila ruhil marhamah Azlin Naini binti Kasim wa khususan ila ruhil marhumi wa marhamah. Kita sedekahkan untuk saudara mara kita, suami kita, ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, isteri kita yang telah pergi bertemu dengan Allah, adik-beradik, apatah lagi rakan taulan, tuan imam yang kita sayangi, yang telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita khususkan untuk Azmi Shah bin Abdul Karim, Haji Amli Shah binti Ahji Amiruddin. Dan kita sedekahkan juga untuk guru-guru, sahabat andai yang telah bertemu dengan Allah, wa khususan ila arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat, wa khususan ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
المسلمين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر
حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله فقد قال لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من كل عدو وهامة ومن كل شيطان وعين لامة. نعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحاسد ومن كل شيطان مارد. بسم الله الرحمن على عبده بقوله خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. Amin ya Allah ya Tuhan kami. Kami bermunajat di malam yang mulia ini sebagai satu tanda syukurnya kami setelah rumah-rumah-Mu di seluruh negara ini telah pun dibuka untuk kami beribadat. Alangkah rindunya kami dengan rumah-Mu ini, alangkah rindunya kami untuk sujud di dalamnya, alangkah rindunya kami untuk beribadat di dalam rumah-Mu yang indah ini ya Allah. Oleh itu ya Allah, munajat kami di malam yang mulia ini ya Allah, Engkau angkatlah wabak penyakit ini ya Allah. Engkau jauhkanlah daripada melanda kehidupan kami, ahli keluarga kami dan seluruh penduduk-penduduk di seluruh dunia yang dikala dan ketika ini ya Allah. Ada yang sedang Kau uji dengan wabak penyakit yang tidak kami ketahui bila akan berhujungnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata adanya dosa-dosa kami, andai kata adanya kemaksiatan kami, andai kata adanya keterlanjuran kami, andai kata ada kesilapan yang kami lakukan terhadap-Mu ya Allah, maka ya Allah ya Tuhan kami mohon Kau ampunkanlah dosa kami, Engkau perbetulkanlah jalan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada segala perkara yang tidak baik ya Allah, agar penyakit ini ya Allah salah satunya ya Allah dengan bertaati kepada-Mu ya Allah, maka Engkau akan angkat wabak-wabak penyakit ini ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah doa anak-anak tahfiz ini ya Allah, makbulkanlah doa kami semua ya Allah, ahli jemaah ini ya Allah, makbulkanlah salah satu pun daripada hamba-hamba-Mu yang sedang bermunajat di seluruh negara di kali dan ketika ini ya Allah, maka akan Kau angkatlah wabak penyakit ini daripada melanda kehidupan kami ya Allah. Ada di antara kami sudah kehilangan imam yang kami sayangi, kami sudah kehilangan ibu dan ayah, kami sudah kehilangan adik
adik-beradik, kami sudah kehilangan jiran tetangga, kami sudah kehilangan suami dan isteri, kami sudah pun kehilangan ya Allah ramai taulan dan sahabat handai kami yang bertemu denganmu dengan wabak penyakit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon dan munajat padamu di malam yang mulia ini ya Allah. Engkau datangkanlah ubat, engkau datangkanlah segala ikhtiar yang sedang diusahakan oleh berbagai pihak ya Allah, agar dapat menjadikan segala-gala wabak penyakit ini ya Allah dapat ditangani dengan begitu baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, segala khilaf, segala kesilapan di dalam kami mengkaji segala teknologi ini ya Allah, agar kau datangkanlah ya Allah segala yang baik dan engkau jauhkanlah perkara yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau sabarkanlah orang-orang yang sedang bertungkus lumus ya Allah, para doktor dan frontliner yang ketika dan kala dan ketiga ini ya Allah, sahabat-sahabat kami yang mengkebumikan jenazah-jenazah ya Allah, manusia-manusia yang pergi bertemu dengan wabak ini ya Allah. Kau tanamkanlah kesabaran, engkau jauhkanlah mereka daripada wabak penyakit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga di malam yang mulia ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu yang melahirkan kami, apatah lagi di kala dan ketika ini ibu kami sedang kau uji dengan keuzuran. Ampunkanlah juga dosa ayahanda kami, mungkin di kala dan ketika ini ada ayah kami juga sedang sakit ya Allah. Apatah lagi di kala dan ketika ini ibu dan ayah kami berada di alam kuburmu ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, berkatilah kehidupannya di alam sana ya Allah. Sampaikanlah doa anak-anak yang saleh dan salehah untuk ibu dan ayah kami, ibu mertua dan ayah mertua kami, dan ibu-ibu dan ayah-ayah yang pernah berbanting tulang menjaga kehidupan kami di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa suami kami, ampunkanlah dosa isteri kami, dan kau ampunkanlah dosa adik-beradik kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kau ampunkanlah dosa anak-anak dan zuriat-zuriat kami yang namanya Along, yang namanya Angah, yang namanya Alang, yang namanya Andak, yang namanya adik, kakak dan sebagainya ya Allah. Kau jadikanlah, kau kurniakanlah anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang sejuk mata memandang untuk kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, semua di antara kami ada masalah, semua di antara kami ada kepelbagaian yang sedang kami hadapi dengan dugaan-dugaanmu ya Allah. Engkau permudahkanlah urusan kami, engkau angkatlah ya Allah. Apatah lagi kepada anak saudara kami yang sedang kau uji dengan wabak penyakit ini ya Allah. Apatah lagi ya Allah saudara mara kami yang lain, dan begitu juga ya Allah dengan kehilangannya kami saudara mara kami juga ya Allah dengan wabak penyakit ini ya Allah, agar ya Allah kau berikan ganjaran syurga, matinya mati dalam keadaan yang syahid dunia ya Allah, dan mudah-mudahan bertemu denganmu dengan keadaan yang diredai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermunajat sekali lagi ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ampunkanlah dosa-dosa sahabat handai kami, ampunkanlah dosa jiran tetangga kami, dan engkau kurniakan keberkahan, keberkatan, keridhaan ya Allah ke dalam diri kami, dalam diri jemaah yang ada bersama kami, dalam diri ya Allah masyarakat kami. Dunia ini amnya ya Allah dalam keadaan kau ridai, dan kau angkatlah ya Allah wabak penyakit ini, kau akhirilah ya Allah wabak ini, dan engkau berkatilah kehidupan kami dunia dan akhirat kami dalam mendepani segala masalah, mihnah, tribulasi yang sedang kami hadapi di kala dan ketika ini ya Allah. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wat ta'uni wal fitani ma la yakshif ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wat ta'uni wal fitani ma la yakshif ghairuk. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sedikit peringatan untuk diri saya dan juga diri sidang jemaah sekalian. Saya ambil lebih kurang dalam 5 ke 10 minit, iaitu tentang satu kitab yang saya ambil daripada karangan Abu Ala Al-Maududi, yang mana Syekh Abu Ala Al-Maududi mengatakan bahawa kehidupan manusia ini
Allah memberikan kita akal. Allah memberikan kita kesungguhan, Allah memberikan kita kegemaran, Allah memberikan kita pemandangan, Allah memberikan kita kekuasaan, Allah memberikan kita kekuatan, dan Allah memberikan seluruh jiwa ini. Dan kata Abu Ala Al-Maududi, di atas hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaklah kita tunaikan, kita pahami ada 4 hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia ini. Jadi apa hak itu? Yang pertama, hak-hak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak-hak kepribadian kita. Yang ketiga, hak-hak sebagai hamba. Dan juga yang keempat, hak-hak yang merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yang wajib untuk kita gunakan untuk kemanfaatan kehidupan yang kita lalui pada hari ini. Jadi apa itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama ialah, hendaklah seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ingat ya, pada hari ini Allah datangkan kita penyakit. Hari ini ada di antara kita bergaduh. Masjid tak buka, masjid tutup, itu ini dan sebagainya. Jabatan-jabatan dimarahkan dan sebagainya. Dan ingat, ini kita nak menjaga hak. Kalau ikut ni hak kita. Sebab bila mana adanya sesuatu wabak, maka kepelbagaian ikhtiar dan usaha untuk mengekang wabak ini melanda, maka ini satu tuntutan pada pihak kepimpinan. Maka Allah bagi kita hak, maka hak Allah juga kita jaga. Dan hendaklah dengan apa yang disarankan para alim ulama, para mufti yang bersidang di seluruh dunia, maka salah satu kaedah-kaedah nak menjaga hak ini untuk beribadat, maka salah satunya dijarakkan. Bukan kita suka-suka jarak, tapi kalau kita katakanlah kita semua okey, tak ada masalah, maka jangan takut. Gapak-gapak kan sah, kerana ini satu tuntutan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menyekutukan Allah dengan ujian yang sedang melanda kita pada waktu ini. Kita lihat ya, berapa ramai orang yang susah, berapa ramai orang minta bantuan, tapi bila boleh open holiday, mereka pergi holiday dulu. Jadi ingat, maka kita pun kadang-kadang tu hari susah, tapi hari ini berholiday ke Langkawi dan sebagainya. Jadi ingat, kita sabarlah dulu. Sabar tak nak pergi umrah ni? Tak sabar dah. Ingat ya, umrah akan di-open, tapi tak akan dapat jumpa lagi 5-6 ribu ringgit per head, maka mungkin akan mencecah 12-13 ribu. Kalau dahulu pergi 11 hari, ini akan pergi 17 hari. Kuarantin di Malaysia, mungkin kuarantin di Madinah atau di Jeddah, baru boleh masuk Masjidil Haram ataupun masuk dekat Masjidin Nabawi. Allahu Rabbai. Rindu tak? Rindu. Semua orang rindu. Saya pun rindu, tuan-tuan rindu, dah simpan duit EPF dah keluar dan sebagainya. Maka kita rindu nak pergi umrah, rindu nak pergi haji, tak dapat. Sebab haji terlalu sedikit kota yang diberikan kepada kita. Jadi kita nak angkat wabak ni, kita rindu nak pergi sana pergi sini. Maka pada waktu ini, sabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka ini satu tuntutan untuk ni. Ya, tuan-tuan tak kena COVID, mungkin tuan-tuan kata untuk ni, tapi bagi siapa ada satu surau hari raya haji, ya, hari raya haji, baca khutbah, siapa yang bersalam bersama pada waktu itu, semua kena COVID. Yang tak bersalam lepas pada COVID. Bayangkan, ini satu kaedah penjagaan. Tuan-tuan kena ingat ya, dah kena sukar nak ubat, dah kena sakit, risau, orang pulau, berapa ramai di pulau dia orang. Jadi ingat, ketiga inilah timbul kadang-kadang kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jaga kehendak yang Allah bagi pada kita, maka jangan sampai melampaui batas sehingga
kita mengatakan sesuatu sedangkan ini adalah maslahat untuk menangani sesuatu masalah yang sedang kita hadapi pada waktu ini. Memang bergaduh, memang aku pendapat aku, kau pendapat engkau dan sebagainya, maka maslahat umumi ini harus ditangani dengan kita berserah balik kepada Allah, dan jangan sampai ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan sehingga kita nak menidakkan tentang kekuasaan Allah sedang menimpakan satu wabak kepada kita. Yang kedua, kata Abu Ala Al-Maududi, hak Allah apa? Hendaklah mengakui segala kebenaran dan petunjuk yang diberikan oleh Allah datang daripadanya. Nah, ya? Dan itulah yang wajib ditunaikan, dan hendaklah kita percaya, yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah utusan yang mengajar kepada kita tentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah, Allah Tuhan kita, dan Al-Quran adalah dusturuna kita, dan dalam Al-Quran diterangkan secara detail tentang kebenaran, petunjuk. Islam adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa hendak itu hak Allah? Wajib makhluk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita taat macam mana apa ikan di lautan. Ada ikan buat mogok dekat dataran mereka, nak keluar daripada laut, tak dapat pergi parlimen, tak boleh. Nah, ya, ikan ada hak dia, dia boleh mogok tak? Tak ada, tapi dia taat pada Allah sebab duduk aku dalam laut. Nah, ya, pokok duduknya di gunung ganang, ada di tempat-tempat dan sebagainya. Awan yang bergerak dan sebagainya, udara yang bergerak, dan semua makhluk Allah. Dan kecuali jin dan manusia selalu berbantah-bantah untuk taat kepada Allah. Jadi bagaimana untuk taat? Yang pertama, cari ilmu untuk datangkan taat kepada Allah. Gurunya, jangan hari ini bila datang ni Covid ni, ingat tuan-tuan ya, kepelbagaian ajaran-ajaran yang salah timbul dalam kehidupan kita. Tengok ilmu mimpi, berapa ramai followers dia, berapa ramai orang yang ikut dia. Dan adakah orang yang ikut dia tu orang-orang hutan? Tak. Orang-orang yang tak jumpa teknologi? Tak. Orang pandai, tapi dia percaya mimpi. Saya berada di dalam syurga Allah, saya berada di dalam neraka Allah, Allahu Rabbi. Nah, ya, dah ditangkap, wallahu alam. Tapi kenapa ramai followers dia? Saya tengok followers dia bukan orang calang-calang orang, ramai orang ikut, bukan seorang, bukan dua. Kita ceramah pun malam ni ada berapa beratus orang aja dalam kita ni, tapi dia beribu-ribu orang yang percaya dengan ajaran dia. Nah, ya, dan macam-macam. Dia jumpa Nabi macam jumpa member kampung dia. Nah, ya, itu yang kita kadang-kadang duk pelik dan sebagainya. Dan ingat tuan-tuan ya, ajaran-ajaran sesat melambak melanda ketika mana kes-kes ini berlaku. Bila masjid, surau ditutup, pusat-pusat pengajian ditutup, kita takut ajaran-ajaran salah melambak dalam kehidupan kita. Hatta tuan-tuan tengok ya, dalam bidang kehidupan pun berapa banyak orang kata dengan 2 tahun kuarantin ini, kena ingat cikgu yang mengajar kemahiran pun skill hilang. Orang yang kerja welding 2 tahun cuti, nak welding balik kena belajar balik. Cikgu-cikgu di institut kemahiran siap kata, I dah lupa tentang programming, saya dah lupa tentang itu ini dan sebagainya, maka wajib belajar balik. Maka ingat, mendatangkan ketaatan kepada Allah, yang pentingnya ilmu. Ilmu tu diamalkan, dan ingat apa yang diajar. Contohnya sembahyang fardu diikuti dengan sembahyang ba'diyah dan qabliyah, zikir, munajat, bacaan Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya, bekerja dan sebagainya. Makna ini juga datangkan ketaatan kepada Allah. Kita hari ni work from home. Siapa yang gaji tetap, alhamdulillah. Siapa yang kerja sendiri, na'udzubillah. Nah, ya, banyak yang cukup terkesan dengan suasana yang berlaku pada hari ini. Mahat tahfiz, dah berapa puluh mahat tahfiz tutup, close. Ustaznya hari ni tuan-tuan ingat ya, berapa ramai ustaz-ustaz dah tak nak ceramah. Dia kata aku dah cari kerja lain, aku tak nak ceramah dan sebagainya. Sebab dah tak reti nak ceramah, tak tahu nak apa nak diceramahkan dan sebagainya. Baik ngajar budak-budak, buka kitab lebih kurang sudah dan sebagainya. Maknanya ingat ya, pada waktu ini perkara-perkara ini untuk datang ketaatan, ilmu, amal, dan amal ini dibawakan dengan penghidupan kita, maka insya-Allah dia akan didatangkan dengan lillahi ta'ala, maka ketaatan akan dituruti. Dan yang keempat, yang terakhir ialah
maka hendaklah Allah ini kita pertuhankan, kita tuankan dia, bukan kita suruh dia ikut kita. Berapa ramai hari ini nak Allah ikut jalan kita, bukan kita ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak hukum, ikut hukum yang kita dasarkan, bukan hukum yang didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib, fardu ain bagi seseorang makhluk untuk mendatangkan bahawa Allah ini Tuhan kita. Allah wajib dipertuan, bukan kita nak dituankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa tindakan yang kita lakukan pada hari ini, pengorbanan dan sebagainya, menunaikan sepertinya sembahyang, puasa dan sebagainya, kerana apa? Kita nak mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunaikan hak Allah ini, maka Allah akan datangkan hak-hak pula pada kita. Sebab itulah orang yang sabar dengan ujian selama 2 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepelbagaian sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tak terkesan ke? Terkesan. Akan tetapi bila kita taat kepada Allah, Allah datangkan jalan-jalan dan sebagainya, dan jalan-jalan inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi saya berpesan kepada diri saya, kepada sidang jemaah sekalian dan semua yang menonton pada malam ini, maka lakukan hak-hak Allah, maka insya-Allah Allah akan membantu kita. Adakah esok Allah akan angkat wabak COVID-19 ini? Adakah bulan depan? Akan pastinya suatu masa nanti Allah akan datangkan ubat-ubat yang mujarab. Dan pada hari ini saya syorkanlah kepada kita pada hari ini, apa yang diajarkan oleh tok-tok guru kita ketika mana kita mengaji di pondok dan sebagainya, sirih, cengkeh, air panas, teh panas, lemon adalah sesuatu yang boleh menyuburkan badan kita, maka dimakanlah pada waktu ini. Pelajar saya, tuan-tuan boleh tanya, semua kena makan sirih. Yang tak pernah makan sirih, biasa kat rumah makan Kentucky, makan KFC, makan semua sejuk-sejuk, tiba-tiba kena teguk air panas 1 jap seorang ketika mana demam. Menggila dia. Makan sirih, muntah ruah. Makan pucuk ketum. Pucuk ketum tu dimakan tu, bukan di steam kan. Kita rebus sampai setengah ni, bukan ini, tapi untuk badan dia dan sebagainya. Jadi ivermectin yang bagi budak, tuan-tuan. Aku pun jual ivermectin, tapi kau jangan bagi budak, menenong kepala otak budak tu kan. Jadi kita pun makan ikut kebenaran yang dibenarkan oleh doktor. Ivermectin jangan dimakan bagi orang yang ada penyakit usus, yang ada penyakit limpa, yang ada penyakit buah pinggang. Jangan makan ivermectin tu. Bila kena saja hanya boleh 4 biji, kata doktor, bukan kata saya. Doktor Mazlina nama je. Klinik Widuri tu dia sapasan. Jangan usah tala hari-hari nak lawan dan sebagainya. Kita berdemam je tahu, pergi hospital mesti COVID. Maka kuarantin diri itu juga perlu dengan suasana yang efisien, yang baik, pengudaraan yang baik. Maka ingat, saya pesanlah kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, maka sekiranya kena inilah ubat-ubat yang kita tak tahu lagi. Ubat-ubat yang ada, yang doktor bagi pun Panadol, sama dengan kita. Jadi penjagaan tubuh badan ini, penjagaan kita ketika mana berada bersama-sama, ini satu tuntutan yang wajib ditaati, supaya jangan tutup lagi surau selepas pada ini, masjid selepas pada ini. Bila tutup, huru-hara orang mengamuk, tapi bila buka tak ada dia mengamuk, dia tak datang. Jadi itulah kita harapkan, supaya kita ni memang kaki surau, kita ni memang kaki masjid, kita rindu dan sebagainya. Maka jangan kerinduan ini terungkai semula dengan merebaknya wabak penyakit. Dan bila merebaknya, maka pihak kerajaan, pihak yang berwajib, mereka juga terpaksa mengadakan sesuatu untuk menangani wabak ini. Dan salah satunya menutup rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak nak tutup, saya tak nak tutup mahat saya buka je. Orang nak marah, marahlah. Sebab budak-budak kami pun kalau duduk kat rumah, yang direti makan, tidur, bangun, berak, main handphone. Itu je dia tahu. Pergi tanya. PDPR online, pengajian online gagal.
Ya, pelajar-pelajar tuan-tuan cari beritahu, duduk kat rumah tengoklah handphone anak apa yang dilayari. Saya buang ramai pelajar kerana isu-isu ini. Maka kita tarik sebab mereka bekerja, itulah lesen yang kami dapat gunakan untuk pelajar-pelajar kami belajar di tempat kami. InsyaAllah dalam tempoh COVID-19 ini kami dah lahirkan 4 orang kontraktor daripada umur 16 dan 18 tahun. 4 orang. Kami sudah ada di Highcom Yamaha hampir 11-12 orang sudah bekerja di Highcom Yamaha. Kita nak buka nanti, kita sedang bersiap sedia kerana ingat persiapan diadakan di kala dan ketika ini bila open market besok, di mana umat Islam untuk mengisi sesuatu yang ada. Hari ini orang buka kedai, pekerja dah tak ada. Orang buka restoran, pekerja tak ada. Tapi orang mengadu, ramai dibuang pekerja. Tapi di mana mereka untuk mengisi slot-slot yang ada kekosongan pada waktu ini. Jadi kita bersiap pada hari ini demi generasi di masa depan untuk menjadi manusia yang berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu, pada rakan-rakan, kepada pelajar-pelajar ustaz yang bersama pada malam ni, Faizal, mudah-mudahan kamu sihat, ya. Ingat, jangan duk makan fast food, jangan minum air batu, nak talai batu je dan sebagainya. Sahabat ini anak saudara saya, hari ini kena uji dengan wabak penyakit. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat, akan menyembuhkan semua di antara kita yang sedang ada di hospital ini untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sembahyang Isyak dan kemudian pada pelajar-pelajar ustaz di Kedah, di Banting, di Puchong, Kampus Sri Aman dan Kuala Sungai Baru, tolong selepas solat Isyak adakan solat hajat sebagaimana biasa, walaupun ustaz tak pimpin pada malam ini. Solat hajat di tempat masing-masing dengan guru ustaz masing-masing dan doakan dalam sujud yang panjang agar Allah menyelamatkan kita daripada sebarang wabak dan selamatkanlah kita semua dan semua saudara mara kita yang sedang diuji dengan wabak-wabak ini, dan Allah sentiasa memelihara kita agar rumah-rumah Allah tidak akan ditutup lagi selepas pada waktu ini. Jadi sekadar itu, mohon maaf di atas kekhilafan. Terima kasih kepada yang join kita punya Google Meet dan juga yang ada di jemaah di Surau Seksyen 20 dan kita bersama-sama dengan ahli jemaah di sini. Mudah-mudahan Allah memberkati, Allah memberikan kita keampunan, Allah memberi kita keberkatan dan Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.